Benda tu memang terjadi. So, I tak tahu nak cakap macam mana. Sebab benda ni bukan semua orang percaya. Perawat yang kita orang kena tipu tu, dia tetap tak tangan I. Lepas tu kena makan lampu Kalimantan tu. Dia tumbuk-tumbuk. Dia bagi pecah. Engkau orang ni join silat ke apa? Jadi kalau sebagai lelaki, kalau kita tengok ada orang terus azan ni dia akan berikan impact dua. Makhluk goib itu akan sakit, dan yang kedua, pesakit juga akan mengalami kesakitan lah. Itu yang kita dah bercakap dengan Ustaz tadi tu adalah sesi perkenalan bersama dengan mutawif saya. Dia mutawif saya tahu korang tak ada kan mutawif boleh halau hantu Yang tadi kita bincang tu adalah masalah kendiri, masalah yang macam yelah kena rasuk tak kena rasuk dan sebagainya kan. Haze akan ke bahagian kedua, dan bahagian kedua kali ini adalah kita akan bersama dengan Ainul. Ainul ni mempunyai masalah rumah dia yang kena rasuk. Rumah dia lah yang ada orang perempuan mengilai dalam tu. Rumah dia lah yang kena hantar santau dan sebagainya. Jadi Ainul ni, saya jumpa kisah dia dekat Twitter. Dekat Twitter tu, dia tunjuk tau, waktu dia tengah video call, tiba-tiba dengar perempuan menangis. So lepas tu saya macam, awak ni duduk dekat rumah yang berhantu ke? Lepas tu dia kata lepas tu dah lama dah macam tu. Waktu dia bercerita kepada public itu, orang memandang rendah lah kepada masalah dia. Kata dia macam cari perhatian, benda tu tak wujud pun, kau saja nak cari cloud. Memang kat komen tu saya sukalah tengok orang komen cakap macam seramnya. Memang korang datang dekat sini untuk hiburan kan. Ataupun keduanya kita orang memberi solution, ataupun ketiga kita orang memang nak menakut-nakutkan korang saja. Tapi hakikatnya when we say this thing is real ataupun some of us need help, jangan pandang rendah. So imagine dia kalau kita orang cakap macam I am in depression, aku nak bunuh diri. Lepas tu korang terima pula komen-komen yang macam kau ni nak attention je lah macam tu. So tak ke orang tu macam rasa down dan lebih ada prone kepada nak bunuh diri, for example. Itu depression dan sebagainya. Jadi sebenarnya Ainul ni ada cerita yang lebih hebat lagi, yang dia tak cerita kepada public, yang dia nak cerita dekat sini. Dalam rumah I ni ada 2 orang yang kena buat orang. First tu makcik I, yang second tu my sister. Bila jadi macam tu, kita orang jadi macam okay, tak apalah, maybe sebab kesan daripada tu kan. Bila terlampau kerap jadi, so I rasa macam tak boleh lah. Kadang-kadang bila I pergi mana-mana pun, I duduk sendiri pun dia macam terngiang tau dalam kepala otak. So itulah menyebabkan I record. Sampailah masa kita orang video call tu, dia keluar dekat situ. Weh, dengar. Weh, betul. Shh, diam. Mute. Benda tu jadi yang orang bash tu sebab I pun sama. I search dekat YouTube, memang ada suara yang sama macam keluar dekat voice kita orang yang video call tu. Tapi benda tu memang terjadi. So I tak tahu nak cakap macam mana. Sebab benda ni bukan semua orang percaya. Masih teruk lagi ke sekarang ni kat rumah awak tu? Itu masa bulan Ramadan dia stop. After Ramadan dia datang balik. And bila dah kecoh hari tu, tak tahulah, dia tahu kot viral kat Twitter. I pasang surah-surah apa semua. Dia macam diam. Sekarang dia diam. Tapi tak tahulah kot, dia akan datang balik lah. Memang sometimes dia akan diam, kadang-kadang datang balik macam tu. Kalau nak diikatkan, sebenarnya benda tu bukan satu-satunya benda mistik yang jadi pada keluarga kita orang. Sebenarnya ada lagi. Rumah ni kalau macam beberapa kali dah dipagar, tapi benda tu dia akan datang juga sebab first perawat tu kata memang tempat dia is okay lah, tempat dia tak apalah. Secondly sebab memang rumah ni memang dituju orang, so itulah menyebabkan benda tu trigger lah macam tu. Kalau perawat datang pun kita orang jumpa perawat yang ada yang betul, ada yang tak. Perawat yang kita orang kena tipu tu, dia tetap tak tangan I. Dia tetap guna parang. Masa tu dia
Okey, dia datang, dia merawat. Mampus. Pernah dengar tak sebenarnya orang yang mengamalkan ilmu hitam ni, dia kena turunkan ilmu dia kepada orang lain. So masa dia datang tu, dia cakap lah, okey memang rumah korang ni kena buatan orang apa semua bla bla lah. Dia macam berubat lah. So dia pun pagar rumah, dia tabur garam, dia buat baca-baca. Lepas tu dia cakap macam ni, kalau kamu semua nak hilangkan sakit dia ni, dia cakap korang kena ambil ilmu ni, ilmu kebal. Dia kata, I pun macam okey, ambil lah. Masa tu kita tak tahu kan, dia kumpulkan kita orang semua, dia pegang tangan and then dia suruh kita orang baca doa ikut yang dia baca, surah Al-Fatihah. Tapi surah Al-Fatihah yang hujung dia tu berlainan, hujung dia bukan Al-Fatihah yang sebenar. Patutnya walau dolin, tapi dia suruh baca benda lain. Macam tu. Maknanya surah Al-Fatihah dia di hadapan, di belakang tu I tak ingat dia sambung surah apa. Tapi surah tu disambung dengan satu ayat yang lain. After baca, dia panggil seorang. Okey, datang sini. Dia nak letak lah dengan parang. I hanya fikir, okey kita orang nak stopkan benda ni, tak nak benda mistik ganggu. Buat je lah apa saja. I pun duduk lah depan dia. Okey, dia pegang tangan, dia ambil parang yang tajam tu, dia letak lah tangan. Tapi memang tak putus lah tangan tu. Tapi sakit dia tu, Allah Akbar. 2 minggu tangan I dia macam kena cakar. Kesan dia macam kena cakar, pecah darah. Lepas tu kena makan lampu Kalimantan tu, dia tumbuk-tumbuk, dia bagi pecah. Engkau orang ni join silat ke apa? Tak, kita orang tak tahu. Rupanya bila kita dah bertemu dengan perawat yang lain, then barulah perawat tu bagi tahu, okey sebenarnya orang Kedah lah dia kata macam ni lah. Kalau hampa nak tahu, kalau orang yang nak menurun ni, kadang-kadang dia tak jumpa mangsa dia untuk dia turunkan, dia akan bagilah dekat siapa-siapa yang dia jumpa. Masalahnya dia suruh kau gigit Kalimantan tu. Astagfirullah. Kita tak gigit, telan. Kalimantan tu bukan Makan panjang ke? Dihancurkan sampai jadi serbuk. Serbuk tu kita orang telan. Korang makan tak? Makan lah, I makan. Astaghfirullahaladzim. Sebab itulah benda-benda macam tu kalau kita cerita ke orang tak percaya, betul tak? Apa yang tukang bomo buat sebenarnya memang tak dibuat oleh orang yang ada akal sebenarnya. Memang tak logik. That's why kita bincang awal-awal tadi kan. Ahli sihir dia akan buat perkara yang tak logik. Dan tak logik ni adalah jahil. Sebab itu orang yang otak dia waras, kalau kita khabarkan macam mana akhlak perilaku mereka ni sangat memang tak betul. Satu lagi yang pernah encounter, dia kata okey, dia bawa macam 3 botol kaca susu. Dia kata minum laju-laju susu ni, 3 botol ni. Lepas tu dia kata itu macam penyucian lah, macam tu, something like that. Iblis akan buat macam-macam syarat yang bukan-bukan. Tukang bomoh, kau buat yang ni untuk kau naikkan darjat kau. Tukang bomoh, kau pergi cari wanita hamil, buat maksiat dengan dia, lepas ni aku naikkan peringkat kau. Tukang bomoh, kau pergi minum arak, lepas tu ditentukan pula arak yang paling kuat, arak yang macam ni. Lepas tu nanti aku naikkan perkara yang kau lakukan. That's why perkara-perkara macam tu lah jadi mangsa. Kita orang semua cuba buat apa yang termampu untuk tolong supaya dia pulih. Termasuk benda yang macam tu. Mandi bunga pernah, bagi pulut pernah, pergi hantar gula ke, lepas tu buang benda dalam sungai pun pernah. Macam-macam. Sebab kat luar sana memang banyak para perawat Islam yang bagus-bagus. Tapi bila orang desperate, apa yang dia akan buat? Dia cari je. Oh, bomoh ni, pergi. Dia pula circle dia yang macam tu je. Jadi circle dia kata, kau pergi ni. Dia pun pergi dah situ. Kau pergi ni, kau pergilah situ macam tu. Masalah. Bahkan ada sebahagiannya meletakkan mahar-mahar yang tidak sesuai. Tahu tak saya bayar yang orang pukul saya dengan parang tu berapa? Berapa? 3,000. Oh, itulah tu. Nampak tak betapa terdesaknya kita orang masa tu. Kiranya kos untuk berubat habis tu memang capai 10,000. Memang capai. Astaghfirullahalazim. Banyaknya. Kita orang pernah jumpa satu lilitan macam kain kapan lah kot. Sebab dia warna putih. Dalam dia ada screwdriver, ada pasir. Bila kita orang bawa kepada perawat tu kata ini tanah kubur. Lepas tu ada getah kot, diikat pada pokok yang selalu makcik I akan siram. Itu pokok dia lah. Macam orang tu sebenarnya tahu tu pokok dia dan adalah tempat yang dia akan pergi. So benda tu diikat dekat situ. Kalau kita tengok sebagai contoh ada kain kuning ataupun nampak kain kuning tersebut, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tu beri isyarat sehingga kita jumpa apakah barang perjanjian tersebut.
Sebagai contoh, ada orang berjanji menggunakan cincin. Tiba-tiba atuk dia bagi dekat dia. Walaupun tanpa dia kata saya terima. Ambil je, jadi. Apa cara perjanjian mereka, kita tak tahu. Ilmu mereka ni jauh lebih pelik, jauh lagi khurafat, jauh lagi tak masuk akal. Sebab itu kepada Ainul dan kepada semua, sebenarnya kes macam ni bukan kena dekat Ainul je, banyak sangat. Kalau perawat cari circle yang betul-betul. Kalau kita cuba semak balik, macam mana boleh dapat tukang bomoh tu? Siapa yang jadi reference? Macam mana boleh dapat tukang bomoh ni? Jumpalah dia. Sebab tu kena tengok balik siapa yang jadi orang tengah sehingga dapat perawat tersebut. Sebab tu, dan apa yang mereka buat ni sama juga, mereka nak survive. Tukang bomoh pun sekarang ni dia dah buat YouTube ads, dah jual buluh perindu, dah jual minyak dagu, benda-benda macam tu. Sebab apa? Diorang nak survive. Diorang pun nak makan samyang. Diorang pun nak makan samyang. Tapi sebenarnya Ustaz memang kita orang akui lah masa benda tu berlaku, kita orang masing-masing, macam saya sendiri pun baru 2 tahun macam tu pakai tudung apa semua. Masa tu mungkin kita orang pun jahil, kita orang sebab tu yang terkena banyak. Jumpa, even kita orang jumpa dengan ustaz dan dia dipanggil ustaz pun, kita orang mesti rasa perubatan tu tak betul. Tapi kita orang buat sebab apa? Sebab nak bagi dia sihat lah, nak bagi orang yang kena tu sihat. Sebab tu saya kata setiap ahli keluarga paling kurang kena ada satu orang yang ada basic dalam rawatan Islam. Kalau dia tak ada, kadang-kadang tu cerita dia jumpa tukang bomoh, rupanya tukang bomoh hajak untuk jadi partner, tukang bomoh minta untuk mandikan bunga. Mandi bunga harus dalam hukum agama, tapi tak payah nak tukang mandikan. Kita bukan budak-budak baru habis tadika, baru habis little school. Apa yang kita kasihan ni adalah dekat masyarakat umum kita, diorang ditipu oleh orang yang macam ni. Ditipu. Kita kena bagi tahu memang ditipu lah. Dia jadi macam ni, makan lampu Kalimantan, lepas tu parang dibuat. Sebenarnya betul apa yang Ainul cakap ni. Kalau saya memang percayalah, sebab benda macam ni memang wujud. Kalau yang tak percaya tu, saya rasa bagi ruang. Kadang-kadang kalau dia tak melalui, dia tidak akan mengetahui. Kaedah awal saya cakap tadi, malam yazuk lam yadri. Dia tak lalui, dia tak tahulah. Sekarang ni dia yakin, dia belagak, keluarga tak pernah kena kacau. Ramai yang macam tu. Bila dah jadi, orang yang belagak ni mula-mula, dia lah yang last dia pergi subscribe Tok Bomoh punya perawatan. Tok Bomoh tu bagi, okey, lepas ni awak ambil ni, nanti dalam 2 minggu awak datang balik. 40 hari saya kena datang balik. Cara dia mudah, letak jin kat situ balik. Letak jin dia. Lepas tu buat kacau, nanti dia anggapkan kita akan cari dia balik. Bila kita sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, disebutkan jangan kau jadikan rumah kau ini seperti kubur dalam satu hadis. Apakah yang dimaksudkan dengan la taj'alu buyutakum maqabir? Kau jangan jadikan rumah kau macam kubur. Disebutkan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Disebutkan sesungguhnya syaitan ni dia akan lari daripada rumah orang yang membacakan surah Al-Baqarah. Jadi saya nak bagi tahu, rumah akan jadi kubur kalau kita tidak menjaganya. Kalau orang tanya saya, Ustaz tolong pagar rumah saya terus bagi tahu awal, apa yang Ustaz ni buat hanyalah 30% sahaja. 70% adalah usaha daripada tukang rumah tersebut. Adapun kalau rumah macam Ainul ni dah macam-macam berlaku, perkara pertama saya nak bagi tahu, pemilik ataupun yang duduk dekat rumah tu kena mungkin berusaha. Ya, faktor logistik tu satu, tapi yang duduk rumah tu pun kena lagi usaha keras untuk memperkuatkan kerohanian. Perkara yang kedua, kalau dah sangat tak mampu, kata saya tak larat Ustaz nak buat, pindah. Kenapa saya kata pindah? Sebenarnya apa kesan buruk rumah ada gangguan? Tak ramai orang yang suami isteri hidup bahagia duduk dalam rumah ada gangguan. Mereka akan cepat marah, akan cepat bergaduh, keluar daripada rumah tersebut. Dia sebab cuba pergi, kalau saya dah tengok beberapa tempat-tempat istimewa, saya tak nak sebut tempat-tempat ni, rumah-rumah tu kosong, tak ada orang beli. Lelong banyak kali turun harga pun takkan ada orang beli bila orang tahu latar belakang rumah tersebut. Perkara pertama yang saya nak pesan dekat Ainul dan juga kepada semua lah kan, perkara pertama adalah kadang-kadang tak semua orang dapat faham apa yang kita lalui. Peritan kita memang kadang-kadang ahlinya saja dapat cari. Yang kedua, kalau betul-betul korang ada masalah, jangan terdesak untuk dapatkan perawat sehingga tak fikir banyak kali. Jangan dia datang baru fikir. Fikir sebelum jemput dia. Dulu mula-mula waktu tingkatan 3, saya tidur di pusat rawatan kami. Ada satu orang tu dan lewat sangat, dia call Ustaz Datuk Seri Ustaz Suhaimi dulu kan, dia call nak datang.
Tu kita kata kita punya pusat rawatan ni dekat area Batu Kes. Pesakit tu betul-betul datang. Lepas tu bila dia call balik, "Ustaz, kami dah sampai dekat pusat rawatan Ustaz ni tapi tak nampak Ustaz pun." Ustaz pun tanya dekat dia, "Ni kat mana ni?" "Saya dekat atas Batu Cave ni," dia kata. Dia pergi betul-betul naik Batu Cave tu, tempat yang orang buat sembahan tu. Dia kat dalam tu. Saya dah naik tangga tinggi ni Ustaz, penat ni Ustaz, dia kata macam tu. Dia duduk kat atas tu. Bila kita kata, "Awak kat mana?" "Bukan kat situ." Kami kata area Batu Cave. Dia kata dia tak sempat nak dapat maklumat lain. Dia separaduk, dia terus pergi macam tu saja. That's why bertenang. Paling kurang tadi buat 2 je tadi. Al-Fatihah, Ayatul Kursi. Lepas tu boleh balik ambil ayat-ayat yang kita bagikan tadi, mudah. Boleh baca suratul Baqarah. Itu sebagai benteng umum lah. Tapi kalau terus kita cari ayat himpunan Ruqyah, ada 24 ayat-ayat tersebut dibacakan serentak. Itu semua ayat panas, ayat-ayat yang menyerang. Paling asas yang pertama adalah dibukakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah dia bukan ayat untuk menyerang, tetapi dia adalah merupakan ayat untuk pemurnian dulu, menenangkan dulu. Suasana keruh dimulakan dengan Al-Fatihah bagaikan hujan yang turun membawa bunga-bunga. Setelah mana buka dengan Al-Fatihah, Allahumma salli ala Muhammad, dibacakan dengan Ayatul Kursi dalam niat 2. Satu, niat untuk bentengan kepada diri. Yang kedua, niat untuk membantu orang yang berada di persekitaran kita lah. Macam tu juga saya nak kongsi kat semua. Semua orang yang nak pagar rumah, kalau tak dapat ustaz, tak apa. Cukup dengan baca Al-Baqarah. Nak baca 3 hari berturut-turut, it's okay. Tak dapat ustaz, tapi jangan korang buka YouTube. Itu tak ada impact. Sejujurnya bacaan Al-Quran yang kalian buka YouTube untuk pagar rumah, sejujurnya secara rohani tidak ada impak yang besar. Mak saya selalu buat, "Hai mak, tengah tengok ke ni mak?" Hanya kalau orang kata saya buka lah ustaz, okey, better dia buka dan dia buka lagu macam saya malah nak sebut nama lagu-lagu ni, nanti dia follower dia akan mengecam dan sebagainya. So better dia okey dia buka. Tapi kadang-kadang dia buat job senang wai. Ni dah istilah senang buat job. Rumah aku kena ganggu ustaz. Lepas tu aku pun apa je ustaz, pergi Masjid Jamek, dia masuk kedai kawan kita yang mamak tu, yang ada bau-bau wangi tu, dia pun belilah CD, beli pasang-pasang. Tapi jin tak keluar-keluar lah ustaz. Jin tu pun tahu tu bukan suara kau. Suara kau macam mana boleh jadi sedap macam sudais dan sebagainya. Kalau saya tak boleh baca, apa nak buat ustaz? Yang ni mudah sikit, cari orang yang boleh baca lah. Walaupun dia bukan pusat rawatan Islam. Kata saya tak boleh baca ustaz, cari kawan. Kau boleh baca Quran kan? Kau baca kat Al-Baqarah. Tak payah cerita kat dia untuk benteng rumah aku, nanti dia akan takut. Jadi ajak saja dia baca untuk perlindungan kita. Dalam IGDM saya bagi tahu kan, ustaz yang saya nak kenalkan kat awak tu ni lah ustaz saya. Dia pun tahu saya sebenarnya dulu, tapi rupanya dia mengubat orang halau hantu. Ghostbusters. Ghostbusters. Sebab ustaz ada pusat rawatan ke? Pasal sekarang ni sebenarnya saya kan banyak pada program-program yang mengajar kan. Jadi sepenuh masa saya tak sempat untuk kami buka pusat rawatan Islam. Jadi pembelajaran yang kami buat daripada seminar tersebut, daripada program tersebut, pesakit dia boleh nak rawat diri dia sendiri. Tambah lagi dalam keadaan PKP, kita tak boleh nak selalu jumpa. That's why kita minta dengan ilmu yang kita turunkan. Kita turunkan cara mandi limau, turunkan cara mandi daun bidara. Mandi daun bidara ni sunnah termasuk daripada zaman Rasulullah SAW. Lepas tu bahan-bahan ni adalah kita akan ajar pesakit sehingga dia jadi ahli ilmu untuk rawat diri dia sendiri. Apa beza perawat dengan pesakit? Beza dia satu saja. Perawat tu dia sempat ada knowledge. Pesakit tu tak sempat ada, dah sakit. Tapi kalau pesakit dapat belajar knowledge tersebut, pesakit tu dia boleh benteng diri mereka sendiri. Kenapa ustaz bagi ilmu yang boleh pesakit merawat diri sendiri? Perkara pertama adalah saya nak bagi tahu tangan saya tak cukup untuk nak tolong ramai orang. Satu. Yang kedua adalah kerana hari ini betul apa yang Hish cakap, persepsi telah pun banyak timbul. Jadi sebenarnya ini adalah usaha saya untuk membetulkan persepsi yang mana memang betul ada orang yang gunakan benda ni untuk bahagian-bahagian tertentu lah, yang dia tak masuk akal tau. Selagi mana masuk akal sesuai, kita pun faham. Perawat ni datang ada bahan nak pakai, ada minyak nak diisi, ada anak-anak yang nak diberi makan di sekolah kan. Cuma kadang-kadang ada keadaan begitu. Jadi apa yang saya boleh buat adalah himpunkan yang lebih kurang 10 tahun bidang saya dalam bidang ni untuk saya selibuskan dan sesuaikan untuk turun kepada generasi yang akan datang. Percayalah, generasi kita tak tahu nak mandi limau macam mana, tak tahu nak mandi daun bidara macam mana. Betul. Ayat-ayat tertentu generasi kita tak tahu.
Sebab itu, bila kami buat program, pelajar daripada Thailand masuk, pelajar daripada Singapura masuk, pelajar daripada Mesir masuk, wa imma pelajar Universiti Al-Azhar pun masuk. Macam Sebab mana itu, orang kat Thailand tu boleh faham? Ustaz rasa mungkin sebab video-video Ustaz kat TikTok kot dengan Instagram. So, jangan lupa follow Dai Fuad Mokhtar. Betul, jangan lupa follow Instagram Ustaz Fuad. Lepas tu ni Ainul, saya baru tengok ni Ustaz dia punya website. Nama dia hereafterknowledge.com. Sekarang ni ada promo RM10 je. Murahnya Ustaz. RM10 untuk? RM10 program tu adalah untuk kelas kita. Ada 2 benda ilmu yang kita akan turunkan. Antara rangkaian paling besar kat Malaysia ni yang tak banyak ada kat negeri lain memang Darul Shifa lah. Dia macam ni, ada beza. Satu dia claim dia pelajar Darul Shifa, satu dia memang perawat daripada Darul Shifa. So cari memang perawat Darul Shifa. Okay, bab claim ni banyak gila dekat internet. Cari yang memang di Darul Shifa lah. Dan saya nak bagi tahu, memang rate-rate tertentu yang diletakkan dalam jumlah rawatan. Kita kena faham rawatan ni jumlah ada yang 3,000, ada juga orang yang terus ke Thailand keluar 10,000 rawatan untuk depression. Saya nak beritahu, kalau jumlah tersebut hadiah tak apa, tapi kalau jumlah tersebut dengan nilai yang telah pun ditentukan, nilai itu kurang tepat lah. Itu sebenarnya legit lah, nak tahu keadaan dia. Kita tak akan letakkan jumlah-jumlah tertentu. Itu adalah truly perawat-perawat agama lah. Macam pesan almarhum Datuk Dr. Harundin, dia kata kalau ada anak-anak murid yang keluar daripada Darul Shifa ni yang meletakkan nilai-nilai tertentu, maka dia bukan anak murid aku. Banyak sebenarnya etika-etika yang dah banyak terlanggar lah dekat luar sana. Banyak je perawat-perawat ni, dia dah berjuang banyak di jalan agama Allah, tiba-tiba Allah bagi dia banyak tu. Itu sebab dia dah ikhlas. Dah ikhlas dulu, Allah akan bagi ikut pintu mana yang dia nak. Min haitsu la yahtasib. Dari mana pintu yang kita tak sangka-sangka. Tapi bila orang desperate, bagi apa pun tak ni. Kalau dia minta benda bukan-bukan kat pesakit pun dapat. So, itu masalah dekat Malaysia sekarang ni. That's why kita kena sebarkan awareness ni. Bila ada masalah, dapat perawat, dapat tukang bomoh yang datang nak sentuh-sentuh. Lepas tu sambil sentuh, buat muka macam Ustaz Hamidi. Lepas tu dia punya gerak-gerak badan dia, lepas tu minta dan sebagainya. Terus tinggalkan. Perkara paling penting akhir zaman ni satu, iaitu kejujuran dalam ilmu sebenarnya. Kejujuran dalam ilmu, disiplin ilmu. Kenapa ada banyak masalah hari ni? Disiplin ilmu, kejujuran ilmu, credibility dan karisma orang tersebut sendiri yang dicalahkan oleh ilmu dia, mungkin ada ruang dan diambil sebagainya. Jadi untuk semua, jagalah diri betul-betul. Mudah-mudahan barakah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak kerana berada dekat sini. Saya setuju dengan kata-kata Ustaz tadi. Orang yang paling utama untuk mengubat diri mereka adalah diri mereka sendiri. So we can rely on ourselves. Thank you so much Ustaz Fuad. Nanti kita akan ada session lain tau. Nanti banyak benda boleh belajar. Kita orang nak dengar cerita-cerita Ustaz yang hardcore sebenarnya. Tak sampai. Ustaz pasti ada kan? Antaranya dengan pendekar Hulu Langat. Waktu pertemuan pendekar. Bukan pendekar Bujang Lapuk, pendekar Hulu Langat. Dia memang real pendekar, tapi pendekar antara dua. Alam gaib dengan alam nyata. Special Uncle Sister ni sebab Hanan rupanya bukanlah seorang saja Uncle Sister di atas muka bumi ni. Bila perasan you ada hijab mata terbuka ni? Daripada I kecil. Masa tu I 6 tahun. I ingat I tengah buat kerja sekolah dekat dalam bilik. Lepas tu ada benda dia main cak-cak tau dengan I. Dia macam dekat pintu kan. Dia macam cak macam tu. Kalau ada orang nak meninggal, cangkul bapak dia berbunyi. Sebab bapak I penggali kubur. Aku dah cakap cerita ni epic. I nampak macam banyak gila. Which is benda ni, makhluk ni, dia sangat banyak. Yang kalau dia adalah lebih banyak daripada manusia. Yang kalau kita nampak dia, kita akan berlaga-laga badan kita dengan dia. Rupanya adalah pelbagai. Ada yang ada kaki 6, mata 7, kepala lebih daripada 1. Benda tu adalah dia pelbagai. Benda ni rupa dia memang sangat buruk gila. Menarik cerita Syida ni. Aku tak rasa kita habis berbual dalam satu malam ni, aku rasa ni.